Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid hari ini? Okey. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Tema kita pada hari ini ialah tema 4, kebudayaan kita, unit 11, kesenian dihargai dan kemahiran kita pada hari ini ialah mendengar dan bertutur. Mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat bertutur dan menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Okey, baiklah murid-murid. Sebelum kita belajar dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita mengetahui apakah itu idea tersurat dan apakah itu idea tersirat. Cuba murid-murid baca maklumat yang cikgu bagi ini. Idea tersurat ialah ayat yang terdapat dalam petikan yang dibaca. Okey, apabila kita membaca sesuatu petikan, kita akan dapat melihat idea tersurat dalam petikan berkenaan. Manakala idea tersirat pula ialah ayat yang tiada dalam petikan. Sekiranya ayat itu tiada dalam petikan, di manakah kita hendak mendapatkan isi tersirat ini ataupun idea tersirat ini? Kita perlu fikirkan sendiri idea tersirat ini berdasarkan petikan yang dibaca. Okey. Baiklah, seterusnya, cuba murid-murid perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan sebuah rumah lama ataupun rumah tradisional. Okey, rumah ini berkait rapat dengan tajuk yang akan kita belajar pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah uniknya rumah kutai. Baiklah, murid-murid, mari kita lihat sedikit maklumat tentang rumah kutai. Rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah kutai banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Siapa yang berasal dari negeri Perak tu mungkin pernah melihat rumah kutai. Kan? Okey, Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak ini berada dalam negeri Perak. Okey, seterusnya untuk meneruskan pelajaran kita, murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 1, muka surat 69. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks. Okey, sambil-sambil murid-murid melihat video yang cikgu sediakan ini, murid-murid juga boleh melihat buku teks. Okey, cuba murid-murid lihat info di dalam kotak yang berwarna merah ini. Info ini sama dengan info yang cikgu dah bagi sebentar tadi. Okey, mari kita baca semula info ini. Rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Okey. Cuba murid-murid perhatikan kotak yang berwarna merah sebelah ini dan maklumat yang terdapat dalam kotak yang berwarna ungu ini. Ini merupakan idea tersurat. Okey, jadi idea tersurat ini merupakan ayat yang terdapat dalam petikan yang kita baca. Okey, kita baca dan kita dapat melihat idea tersurat berkenaan. Okey, mari kita baca idea tersurat ini bersama-sama. Okey, yang pertama. Rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Cuba murid-murid lihat gambar ini. Anyaman buluh seperti inilah.
Okey. Dinding ini diperbuat daripada anyaman buluh. Okey, dan kayu. Okey, seterusnya mari kita baca idea tersurat yang kedua. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Cuba murid-murid lihat gambar ini. Ini merupakan atap daun rumbia. Okey, daun rumbia ni diambil daripada pokok, dikeringkan, kemudian dianyam untuk dibuat atap. Rumah ini bertiang tinggi. Tengok, tiang dia tinggi kan? Tiang rumah ini tinggi. Kenapa ya rumah kutai ini bertiang tinggi? Kenapa? Murid-murid rasa kenapa rumah kutai ini bertiang tinggi? Untuk mendapatkan maklumatnya, murid-murid boleh fikirkan kerana itu ialah isi tersirat. Kenapa cikgu cakap isi tersirat? Kerana tidak dinyatakan di dalam maklumat yang terdapat di sini. Okey, seterusnya kita akan membaca perbualan di antara 3 orang murid. Okey, perbualan ini juga terdapat pada muka surat 69. Okey, perbualan mereka ini adalah berkenaan dengan uniknya rumah kutai dan maklumat-maklumatnya juga berkenaan dengan idea tersurat yang dinyatakan yang telah kita baca sebentar tadi. Namun, terdapat juga idea tersirat di dalam perbualan ini. Okey, mari kita baca satu persatu. Okey, murid-murid terdiri daripada Yahya, Rahisin dan Someh. Yahya menunjukkan sekeping gambar kepada rakan-rakannya ataupun kawan-kawannya. Okay, Yahya bertanya kepada kawan-kawannya, "Kawan-kawan, ini rumah apa?" Someh menjawab, "Ini rumah kutai." Okey, seterusnya Yahya bertanya lagi kepada kawan-kawannya, "Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh?" Someh menjawab lagi pertanyaan Yahya. "Pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak." Okey, jadi murid-murid cuba perhatikan jawapan yang diberikan oleh Someh. Adakah jawapan ini dinyatakan dalam maklumat yang terdapat pada idea tersurat yang telah kita baca sebentar tadi? Tiada kan? Okey, jadi maklumat ini tidak ada dinyatakan dalam maklumat yang telah kita baca sebentar tadi. Jadi inilah idea tersirat. Okey, maksudnya Someh dia berfikir dahulu sebelum menjawab soalan Yahya. Dia berfikir terlebih dahulu untuk mencari jawapan kepada soalan Yahya. Okay, seterusnya, Yahya memberitahu kepada kawan-kawannya, bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan... ayat ini tidak dilengkapkan. Jadi murid-murid, marilah kita membantu untuk melengkapkan ayat ini. Murid-murid rasa rangkai kata apa yang sesuai untuk kita letakkan di sini? Okey. Jadi, pada pendapat murid-murid, rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Jadi, suasana rumah ini akan menjadi seperti apa ya? Okey, murid-murid boleh lengkapkan dengan rangkai kata lebih sejuk. Okey.
bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan lebih sejuk. Sebab atap daun rumbia ni kan diperbuat daripada daun. Daun ni adalah bersifat lebih menyejukkan. Jadi kita boleh letakkan rangkai kata lebih sejuk. Okey, jadi murid-murid, inilah idea tersirat. Okey, kerana maklumat ini tidak ada dinyatakan dalam maklumat yang telah kita baca pada awal tadi. Okey, kemudian Rahisin pula bertanya, apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Rahisin bertanya kepada Yahya. Jawapan Yahya, pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi. Alamak, murid-murid, masih juga tidak dilengkapkan. Jadi murid-murid kena bantu. Apakah rangkai kata yang sesuai untuk kita letakkan di sini, di tempat kosong ini bagi melengkapkan jawapan Yahya? Okey, jadi kita boleh letakkan seperti ini. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi supaya selamat jika berlaku banjir. Murid-murid tahu apakah itu banjir? Pasti murid-murid tahu kan? Okey, jadi ini merupakan idea tersirat. Kerana maklumat ini tidak dinyatakan dalam idea tersurat yang kita telah baca pada awal tadi. Okey, ini merupakan pendapat yang diberikan oleh Yahya. Okey, hasil daripada fikiran Yahya. Okey, jadi telah terjawab soalan yang ditanya oleh Rahisin. Okey, murid-murid. Jadi berdasarkan perbualan 3 orang murid-murid tadi, okey, apakah idea tersirat yang murid-murid faham, yang murid-murid dapat jumpa dalam perbualan mereka tadi? Okey, yang pertama, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Okey, ini merupakan idea tersirat. Okey, yang kedua, suasana di dalam rumah akan lebih sejuk. Okey, yang ketiga, rumah ini bertiang tinggi supaya selamat jika berlaku banjir. Okey, jadi ketiga-tiga maklumat ini tiada dinyatakan dalam bahagian isi ataupun idea tersurat pada awal tadi. Jadi inilah merupakan idea tersirat yang dinyatakan oleh 3 orang murid dalam perbualan mereka sebentar tadi. Okey, jadi murid-murid boleh faham apakah itu idea tersirat? Baiklah, di akhir pembelajaran ni cikgu nak bagi dekat murid-murid latihan homework. Okey. Jadi murid-murid boleh buka buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1. Okey, buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 78. Jadi murid-murid boleh lengkapkan perbualan di antara 2 orang rakan ini. Okey, 2 orang rakan ini. Jadi, bagaimana nak menjawabnya? Murid-murid perlu baca dulu maklumat yang diberikan. Kemudian, cuba menggunakan maklumat ini untuk melengkapkan perbualan mereka. Okey, mungkin murid-murid perlu fikirkan idea tersirat untuk menjawab ataupun untuk melengkapkan perbualan ini. Okey, cikgu ucapkan selamat berjaya kepada murid-murid untuk menyiapkan latihan ini. Okey, baiklah murid-murid, kita dah sampai ke penghujung kelas. Okey, jadi kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam video yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.